Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi saya mengambil inisiatif untuk rekod untuk topik satu. Jadi anda boleh study dan boleh belajar dan boleh buat persediaan awal. Dan untuk maklumat, pada minggu ini saya telah pun bagi kos online ataupun dekat coach community kita dinamakan sebagai rangka khusus. So, saya akan share dulu. Okey, rangka khusus yang telah saya berikan. Okay. So yang ini, right. Okay. Jadi kat sini saya dah berikan pada grup WhatsApp. Okay. Jadi kita punya subjek khusus kita adalah asas kewangan perniagaan SPP 30123. Sinopsis. Apa sinopsis adalah keseluruhan secara umum apa yang kita akan belajar pada topik pada khusus ini. Jadi kat sini anda akan didedahkan mengenai konsep kewangan dan teknik yang digunakan bagi menguruskan perancangan kewangan sebuah organisasi. So, ini pentinglah sebab dalam organisasi ini paling penting dari segi dunia planning, finance planning, perancangan kewangan dia. Sekiranya gagal untuk menguruskan perancangan kewangan, so pekerja akan lari. Bila pekerja akan lari, syarikat takkan ada output, syarikat tak ada hasil, syarikat takkan ada pendapatan dan sebagainya. Jadi penting untuk perancangan kewangan sebuah organisasi. Okey, selain daripada itu juga, anda akan mempelajari teori dan konsep kewangan asas untuk membuat keputusan kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Okey, dari segi pembiayaan dan pelaburan. Apakah ada pembiayaan? Apakah ada pelaburan? Kita akan belajar dalam sepanjang semester ini. So, last kali, insyaAllah analisis kewangan organisasi akan dimasukkan. Jadi, membolehkan anda mempunyai pengalaman untuk menganalisis kedudukan kewangan organisasi. Nilai kredit kita adalah 3. Okay, yang ini untuk hasil pembelajaran kursus ini boleh lihat sendiri dekat persoalan atau rangka kursus yang saya dah berikan. Okay, yang paling penting, kaedah dan jenis penilaian sumatif. Okay, PB 70%, penilaian akhir adalah 30%. So, di dalam penilaian berterusan, apa yang korang kena buat adalah alert tentang tarikh-tarikh yang saya akan beritahu untuk ujian, tutorial. Tutorial kita ada 2, kajian kes kita ada 1 dan juga pembentangan kajian kes mengikut peratusan ni lah. Okay, jadi semua topik yang akan korang belajar pada sepanjang semester ini saya dah berikan pada kos online. Okay, semuanya ada dekat sini dan kita akan menggunakan rujukan utama ada dari segi Encik Azli Muhammad. Jadi untuk korang nota insyaAllah saya akan berikanlah. Jadi untuk topik yang pertama ini mungkin nota dari segi dokumen PDF. Okay, PDF PowerPoint tu dia sebab nota topik satu ni agak panjang. Jadi saya gunakan nota PDF. Okay, right. So kita masuk untuk topik satu iaitu peranan dan objektif keuangan. Okay. So dalam ni korang akan belajar 4 subtopik iaitu definisi dan kepentingan keuangan. Yang kedua peranan pengurus. Okay, so kena alert peranan pengurus ni pernah keluar dalam exam. Yang ketiga hubung kait antara bahagian keuangan dengan bahagian lain. Jadi korang kena faham dalam syarikat ini dia ada banyak department, banyak bahagian. Bahagian keuangan, bahagian pentadbiran, bahagian cukai dan sebagainya. Jadi apakah hubung kaitnya kita akan belajar nanti. Kemudian yang terakhir adalah objektif keuangan. Kenapa kita kena belajar ni? Jadi ada fungsi-fungsi dia tertentu. Okey. Jadi untuk definisi pengurusan keuangan secara umum korang boleh lihat dekat muka surat 2. Nota ni saya akan berikan kemudian. Okey. Contoh ni bullet nombor 2 ni, pengurusan keuangan merupakan aktiviti yang melibatkan perancangan, penyusunan dan pengawalan ke atas segala aspek keuangan dengan cekap supaya matlamat ni saya betulkan supaya matlamat kewangan sebuah syarikat dapat dicapai. Okay, sebagai contoh, matlamat kewangan perniagaan adalah untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Apa maksud pemegang saham? Pemegang saham ni adalah seseorang yang mempunyai hak ke atas syarikat sekiranya dia beli saham syarikat. Contohlah macam korang pernah dengar Facebook, korang pernah dengar Google, korang pernah dengar Adidas, korang pernah dengar Nike. Kita boleh dianggap sebagai pemegang saham Adidas, Nike, Facebook, Google sekiranya kita beli saham mereka. Korang pernah dengar dekat Malaysia ni ada Bursa Malaysia kan? Contoh dekat rumah, kita ada kicap Jalin, kita ada sos cili Maggi, kita ada apa lagi Nestle, produk Nestle. Jadi kita boleh dianggap sebagai pemilik syarikat tersebut sekiranya kita menjadi pemegang saham syarikat tersebut dengan beli saham.
Okey, itu nantilah. Okay, right. Now, kepentingan pengurusan kewangan. Yang pertama, membuat perancangan kewangan. Yang kedua, merancang pembahagian sumber kewangan mengikut peruntukan. Yang ketiga, mengawal penggunaan kewangan setiap jabatan. Yang keempat, mengelakkan berlaku penyelewengan. Yang kelima, menggunakan sumber kewangan dengan cepat dan efisien. Ini saya tak payah explain secara lanjut lah, sebab di setiap satu item ni dia ada penerangan di dekat bawah. Okay? Sebagai contoh, untuk membuat perancangan kewangan, apakah fungsi dia? Okay. Perancangan kewangan menentukan objektif kewangan yang hendak dicapai dengan jelas bagi memaksimumkan kepuasan pemilik organisasi. So, penjelasan tentang objektif kewangan secara terperinci dapat dijadikan garis panduan sebelum bertindak dalam sebarang aktiviti kewangan di dalam organisasi. So, perancangan kewangan, kita perlu ada satu objektif, satu matlamat, satu tujuan, ataupun kenapa kita kena wujudkan perancangan kewangan. Mungkin kita nak buat pelaburan. Pelaburan ni apa? Secara umum adalah sesebuah syarikat dia tidak semestinya fokus pada satu bidang saja. Contoh macam AirAsia. Tidaklah dia fokus pada industri penerbangan. Mungkin ada dia masuk industri perdagangan yang dia beli estate, dia beli tanah untuk dibangunkan. Untuk buat apa? Mungkin bangunan untuk disewakan kepada industri yang lain. Itu contoh. Okay. Yang kedua, merancang pembahagian sumber kewangan mengikut peruntukan. Okey. Bajet kewangan. Okey, biasa kalau kita dengar dalam Malaysia setiap tahun ada belanjawan. Belanjawan tu bajet lah. Okey. Bajet kewangan perlu diagihkan mengikut peruntukan kepada setiap jabatan yang terlibat, termasuklah jabatan pemasaran, pengeluaran, sumber manusia. Sebab ketiga-tiga jabatan ini pun sangat penting sebab dia merupakan tulang ataupun nadi kepada sesebuah syarikat. Yang kedua, pengagihan atau pembahagian sumber kewangan perlu dibuat mengikut masa dan jenis perbelanjaan yang telah ditetapkan bagi menyelaras aktiviti kewangan untuk mencapai objektif kewangan. Okay. So, yang ketiga pula, kepentingan pengurusan kewangan mengawal penggunaan kewangan setiap jabatan. Okay, apakah dia? Pengawalan ataupun kawalan penggunaan kewangan amat penting bagi memastikan segala perbelanjaan kewangan setiap jabatan adalah berdasarkan bajet dan peruntukan yang telah diluluskan. Ini sangat penting sebab untuk mengelakkan berlaku penyelewengan lah. Dengan kawalan juga kita dapat mengelakkan pembaziran dan sebagainya. Oleh itu, pihak juraaudit dalaman adalah berperanan untuk memeriksa rekod keuangan supaya semua maklumat direkod. Contohlah, korang adalah merupakan pemilik syarikat. So, adalah sangat penting untuk korang memastikan ada satu part, ada satu bahagian departmen kewangan, segala perbelanjaan, segala pendapatan, duit masuk dan duit keluar direkod supaya korang boleh melihat berapa end of the month, maksudnya pada penghujung bulan atau penghujung suku tahun ataupun penghujung tahun berapa baki duit yang ada dalam syarikat. Itu secara umum. Okay, alright. So, juruaudit tadi yang saya beritahu, juruaudit antaranya tujuannya adalah untuk mengelakkan ataupun memastikan tiada kesilapan dalam catatan keuangan. Itulah fungsi audit. Audit maksudnya dia akan periksa tau. Okay, dia ada file. Okay, contoh file. Dalam punya office ni, kita ada file. So, file ni lah yang akan diberikan kepada pihak ketiga yang dinamakan sebagai juruaudit untuk melihat ada rekod yang kita buat betul, ada tak resit yang kita lampirkan tu ada resit yang sah dan sebagainya. Okey, itu nombor 3. Nombor 4, tengok, mengelakkan berlaku penyelewengan. Okey, penyelewengan ni maksudnya dia tidak amanah lah. Contoh, perbelanjaan melebihi peruntukan. Perbelanjaan tidak mengikut prosedur serta tidak membuat penyimpanan rekod perbelanjaan. Dan yang kedua, pengurusan kewangan yang cekap dapat membantu mencegah berlakunya penyelewengan keuangan. Macam adalah kita tengok dekat dalam drama kan, bila ada pecah amanah, ada sebagainya, yang itulah fungsi kepentingan kewangan, pengurusan kewangan untuk mengelakkan penyelewengan. Okay, so nanti bila dapat nota, korang warnakanlah contoh macam ni kan, tujuan yang tadi kan, kepentingan pengurusan kewangan. Jadi ambil lah highlighter, contoh kat sini pakai highlighter kuning. Yang ni merancang pembahagian kewangan mengikut peruntukan. Ambil highlighter korang. Jadi korang tahu bagaimana kita nak hafal. Tak payah hafal word by word, cuma keyword yang penting. Okay. Yang keempat, penyelewengan, ambil highlighter. Kemudian yang kelima, menggunakan sumber kewangan dengan cekat dan efisien, ambil highlighter macam tu. Okay. So untuk nombor 5, kepentingan dia menggunakan sumber kewangan dengan cekat dan efisien. Okay. Sumber kewangan bagi setiap jabatan adalah berdasarkan bajet serta peruntukan yang telah diluluskan. Sumber kewangan juga bagi setiap jabatan merangkumi
keseluruhan keperluan bagi setiap jabatan yang perlu dipenuhi dalam memastikan objektif kewangan tercapai. So, pengurusan kewangan dapat membantu pengurusan menggunakan sumber kewangan yang ada dengan cekap serta efisien seiring dengan memaksimalkan keuntungan perniagaan. Ini saya rasa korang faham lah. Okay. So next kita masuk peranan pengurus kewangan. Yang ni pun ambil highlighter. Warnakan dia. Okay, supaya korang lebih nampak. Right. Pengurusan kerana pengurus kewangan. Yang pertama, membuat perancangan keuangan. Sebagai seorang pengurus kewangan, kita kena plan. Okay. So, perancangan ada dua. Satu, jangka masa pendek dan yang kedua adalah jangka masa panjang. Ambil highlighter warna lain, mungkin hijau. Okay, berdasarkan keperluan perniagaan dan pelaburan sedia ada. Yang kedua, pengurusan kewangan. Pengurus kewangan boleh membentuk penyata kewangan pro forma. Apa maksud penyata kewangan pro forma? Ini adalah merupakan penyata pendapatan. Di dalamnya ada jualan, di dalamnya juga ada perbelanjaan. So, nanti jualan, tolak perbelanjaan dia akan dapat untung. Okay, contoh. Penyata kewangan performa, ada penyata pendapatan, ada kunci kira, dan ada penyata aliran tunai. Okay, so itu fungsi yang pertama. Peranan yang pertama, pengurus kewangan, membuat perancangan kewangan. Katalah saya ambil satu lagi highlighter, warna purple. Okay, alright. Macam tu. Yang kedua, analisis dan merancang keuangan. Okay, peranan pengurus yang kedua. So, dekat sini, perancangan sama ada jangka masa pendek atau jangka masa panjang ini. Okay, perlu melalui proses analisis yang mendalam sebelum sebarang keputusan dibuat. Ini ambil highlighter hijau. Okay. Yang kedua, pengurus perlu menganalisis setiap data kewangan perniagaan serta menganalisis jangkaan trend andalan kewangan pada masa hadapan. Ini pun typo ni. Okay, masa hadapan. Yang ketiga, membuat analisis yang dijalankan ni sebenarnya bertujuan untuk mengelakkan masalah dari segi sumber kewangan serta mengelakkan berlakunya pembaziran dalam pembiayaan. So, dia sebagai pengurus kewangan kena buat satu analisis satu kajian okay, dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak syarikat supaya perancangan kewangan kita, pengeluaran duit kita adalah mengikut apa yang diinginkan oleh pihak syarikat, bukan apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Jadi kita bolehkan pembaziran dan sebagainya. Okay, itu nombor dua. Nombor tiga, mendapatkan sumber pembiayaan. Fungsi pengurus kewangan, dia kena dapatkan dana. Okay. Sumber kewangan boleh diperolehi dengan cara mendapatkan modal dan buat pinjaman. Biasanya daripada bank. Macam kita lah. Contoh, nanti korang, insyaAllah satu hari nanti, amin, berjaya membuat perniagaan. Sekiranya modal tak cukup, kita kena buat pinjaman. Dekat mana buat pinjaman? Dekat bank. Dekat institusi korporasi dan sebagainya. Jangan buat pinjalung. Itu tak bijak lah. Okay, alright. Jadi, sumber yang terbaik adalah sumber yang melibatkan kos kewangan yang paling minimum atau rendah. Apa maksud melibatkan kos kewangan yang paling minimum atau rendah? Setiap bank, bila kita, contoh saya, syarikat saya meminjam sejumlah katalah RM30,000 daripada bank A. Okay, kemudian bank A ni menawarkan faedahnya 5%. Seolah macam RM30,000, kita darabkan dengan 5, kalau saya nak calculator sebentar. Okay. Okay. Kalau kita pinjam dengan bank A, RM30,000, okay. Kemudian saya darabkan dengan 5%, berapa kadar faedah dia? Okey, RM1,500. Okey, bila RM1,500, berapa jumlah yang saya kena bayar balik? RM30,000 yang tadi campur RM1,500. Dekat sini saya kena bayar kepada bank A berjumlah RM31,500. Okey, contoh kat sini Saya ambil satu box, okey. Kalau kita okey, salah. Sekejap. Okey. Okey, yang ni saya edit dulu. Sekejap. Okey, alright. Okey, so bank A ni jumlah yang kena bayar balik, okey, berjumlah RM31,500. Okey, kemudian sebelum saya buat keputusan untuk syarikat saya meminjam dengan bank A, saya kena pergi pada bank B. Bank B, okey. Bank B sama juga, di mana saya nak pinjam RM30,000 juga. Cuma bank B ni mengenakan faedah mungkin 7%. Okey, 7%. Kenapa dapat 0.07? Bila kita 7 bahagi dengan 100, kita akan dapat 0.07. Okey, jadi berapa faedah dia? 2,100. So, untuk bank B, bila saya nak bayar balik, jumlah asal yang saya punya RM30,000, faedah yang dikenakan oleh bank B adalah 2,100. So, total yang saya kena perlu bayar balik kepada bank B bernilai 32,100. Jadi, dekat sini, bank B
32,100. Jadi saya kena buat keputusan mendapatkan sumber pembiayaan sama ada saya nak pergi ke bank A, okay, yang berwarna merah, ataupun saya nak pergi kepada bank B yang berwarna purple. Okay, jadi kedua-dua ni kita tengok bayaran balik yang paling murah adalah bank A warna merah ni, sebab saya hanya perlu bayar balik 31,500 berbanding bank B 32,100. Jadi keputusan kena buat secara bijak lah. So dekat sini semua kewangan boleh diperolehi dengan cara mendapatkan modal dan pinjaman yang melibatkan kos kewangan yang paling minimum terendah. So kalau ikut keputusan dekat atas ni, for sure saya akan membuat pinjaman daripada bank A kerana dia menawarkan faedah yang lebih rendah daripada bank B. Okay, next, pengurus perlu membuat analisis sumber kewangan yang terbaik, buat perniagaan yang mana lebih menguntungkan dan kurang memberi risiko pada perniagaan. Yang keempat, sumber pembiayaan yang baik juga perlu diteliti apabila ianya melibatkan pinjaman di mana kadar pinjaman yang tinggi boleh memberi kesan kepada syarikat. Ini korang fahamlah. Okay, nombor 4, peranan pengurus kewangan, mengurus sumber dana secara berkesan. Berkesan ni maksudnya dianalisa, dinilai, pilih yang terbaik kepada perniagaan. Kemudian analisis ni, pulangan maksudnya kalau kita membuat satu pelaburan ataupun pembelian barang-barang, pastikan dia memberi manfaat yang banyak kepada syarikat. Keberkesanan sama juga kalau kita beli mesin. Okay, mesin sama ada mesin A, B, mana satu yang berkesan menghasilkan output yang paling banyak dalam tempoh masa yang sama. Contohlah kan, katalah kita beli dua mesin. Dekat sini, lagi. Okey, yang tadi kita nak, saya nak buat contoh adalah keberkesanan. Contoh kat sini, kalau mesin A. Okay, mesin A, katalah dalam masa 1 jam, output dia, output yang kita boleh hasilkan adalah sebanyak katalah 15,000 unit. Okay. Jadi kita masuk mesin B. Okay, bila mesin B pula. Mesin B, output dia dalam masa 1 jam juga, dia menghasilkan 85,000 unit. Jadi dekat sini, kalau kita lihat, mesin ikut masa yang sama, okay, dalam masa 1 jam, okay, 1 hour. Okay. Mana satu yang lebih berkesan? Mesin A ke mesin B? So for sure lah mesin B, sebab dalam masa 1 jam, dia menghasilkan output yang paling banyak, 85,000 unit. Jadi kita sebagai pengurus kewangan kena bijak memilih mesin yang terbaik dan sebagainya. Okey. Kemudian sebagai contoh, sekiranya syarikat ini mengurangkan hutang dalam perniagaan, pembiayaan boleh diperoleh pengeluaran saham biasa yang akan meningkat ekuiti syarikat. Ini akan belajar, kita akan belajar kemudian. Okey, dan yang kelima, mengurus kecairan dan keberuntungan syarikat. Yang ini kita akan belajar juga dalam yang akan datang. Okey, apa maksud kecairan ni? Contoh, korang dekat rumah secara umum korang ada duit sebanyak RM10,000. Dekat rumah juga korang ada jongkok emas. Jongkok emas tahu tak? Jongkok emas yang tebal kan? Jongkok emas tak tahu. Okey, saya tunjukkan apakah dia jongkok emas. Okey, jongkok emas. Okey. Mungkin ada yang tak pernah ada experience. Jongkok emas ni lah. Ni. Ini jongkok emas. Katalah jongkok emas ni bernilai katalah RM30,000. So, antara cash, duit tunai dengan jongkok emas, mana satu yang bersifat kecairan tinggi? Kecairan maksudnya kita nak dagangkan dengan cepat ataupun kita nak gunakan beli barang dengan mudah. Sama ada kita bawa jongkok emas ke kedai dengan bawa duit. Mana satu yang memudahkan juga pihak kedai untuk menerima transaksi tersebut. Contoh kita nak beli sesuatu barang, item, katalah simen, kita bawa duit dengan jongkok emas. So for sure mestilah pihak kedai akan mengambil duit cash, bukan jongkok emas. Sebab jongkok emas ni kita kena cari pula pajak gadai dan sebagainya untuk dijual semula. Itu maksudnya kecairan. Kecairan maksudnya yang ini menguruskan kecairan dan keberuntungan syarikat. Kecairan ni maksudnya dari segi duit. Okay, duit yang boleh digunakan secara cepat. Keberuntungan ni dari segi keuntungan syarikat lah. Okay. Nombor 6, menentukan sasaran kewangan. Ini korang baca. Nombor 7, memilih saluran pelaburan terbaik. Ini pun boleh baca saja umum.
Yang ke-8, bertanggungjawab terhadap penyerta kewangan. Penyerta kewangan yang macam tadi saya beritahu ada proforma. Jadi kita kena pastikan pengurusi kewangan kena buat penyerta kewangan tu dengan ikut prosedur, ikut standard yang ditetapkan tu, mengikut prosedur kewangan dan standard yang ditetapkan. Nombor 9, menjadi wakil pembayar dan penerima bayaran. Kita lah dekat pihak syarikat. Kita akan, departmen kita akan bertanggungjawab untuk keluarkan duit untuk membayar mungkin bil utility, elektrik, api, telefon dan sebagainya, ataupun menerima bayaran kalau ada jualan. Ataupun syarikat itu ada kedai yang banyak dekat luar, bangunan yang banyak dekat luar dan disewakan. Jadi kita akan terima pendapatan sewa. So sebagai pengurusi kewangan dia akan menerima bayaran. 10, menggunakan aset secara cekap dan berkesan. So kat sini aset dalam perniagaan terbahagi pada 2 aset, aset tetap dan aset semasa. Apakah aset tetap? Aset tetap ni aset yang bersifat susah untuk lusuh ataupun dia nilainya sangat-sangat tinggi. Okey, contoh dalam bilik saya. Okey, aset tetap ni adalah almari yang besar yang harganya mungkin mahal. Kemudian komputer, aset semasa tu aset macam duit tunai. Okey, itu adalah aset semasa. So ini nanti baca juga. Okey, so kita nak masuk 1.3. Okay, ada lagi 2 poin. Okey, menerangkan hubung kait. Ini adalah kaitan antara bahagian kewangan dengan bahagian yang lain. Okey. Amalan pengurus kewangan adalah berbeza mengikut organisasi, iaitu daripada organisasi yang mengerjakan urusan kewangan secara langsung dan organisasi bukan kerajaan hinggalah kepada organisasi yang lebih kecil. So antara aktiviti dia pengurusan pemasaran, sumber manusia, ada bahagian pengeluaran dan aset. So yang ini biasanya dianalisis semasa penyediaan belanja operasi organisasi. Okey. So dekat sini nombor 3, jabatan atau bahagian kewangan mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan bahagian lain di dalam organisasi, terutamanya dari segi jabatan kewangan itu ataupun bahagian kewangan itu perlu menyediakan peruntukan kewangan. Ini jadi wakil pembayar macam tadilah, mengawal kos, menjelaskan aktiviti kewangan jabatan yang lain. Sebab itulah contoh kan, kita ada jabatan pemasaran. Dia dah buat marketing ni. Bila dia buat marketing, dia perlu mungkin dia buat banner, dia buat marketing mungkin dia kena buat FB ads, dia buat marketing mungkin dia kena beli satu kios yang besar dekat luar, ataupun dia buat marketing dekat, kalau korang perasan, daripada JB sampai KL, itu Sungai Besi, terlalu banyak papan iklan yang besar. Kita namakan sebagai billboard. Billboard tu harga mahal tau. Contoh kalau korang nampak kan, Noraisha, kemudian ada Dizandra, kemudian ada Richwork. Jadi benda tu semua memerlukan kos yang sangat banyak. Jadi apabila pihak syarikat memberikan tanggungjawab kepada Jabatan Pemasaran untuk memperkenalkan syarikat di luar, jadi Jabatan Pemasaran perlulah minta peruntukan dari mana-mana. Daripada kita lah, bahagian kewangan. Okay. So, perkaitan bahagian kewangan dengan bahagian lain adalah seperti berikut. Yang pertama mungkin perkaitan bahagian kewangan dengan bahagian pengeluaran. Dekat sini contoh, dana. Ni. Dana yang diterima digunakan untuk membeli bahan mentah. Contoh, bahagian pengeluaran, output lah. Kalau kita industri perkilangan, bila dia nak membuat output, contoh yang paling mudah, katalah industri shampoo. Yang pertama bahan mentah, mungkin dia terpaksa membeli pewangi yang dekat luar. Yang kedua mungkin dia kena tahu membuat satu pembelian yang boleh pastikan bila menggunakan item bahan kimia tu boleh membersihkan sampai kulit kepala. Yang ketiga mungkin botol. Jadi dia gunakan dana yang daripada bahagian kewangan untuk membeli bahan mentah. Bayar gaji pekerja. So pekerja kilang tu pun ramai kan. Ada yang pekerja warga negara Malaysia, ada warga negara luar. So perlukan pendapatan juga dari segi gaji. Okay, alright. Now apa lagi? Aktiviti perkilangan juga melibatkan penggunaan tenaga elektrik, air dan pengangkutan. Contoh, barang dah siap ni, Noraisha kan. Jadi barang dah siap. Jadi bila kita nak bawa keluar ke stokis, ke kedai-kedai, satu Malaysia perlukan satu item dinamakan sebuah pengangkutan. Mungkin lori dan sebagainya. Mungkin kargo, mungkin naik kapal pergi luar negara, mungkin pergi Sabah Sarawak, naik kapal terbang. Jadi perlukan sumber kewangan daripada bahagian kewangan. Itulah pengeluaran. Okay, bagi pemasaran tadi saya dah beritahu, okay, yang pasal billboard. Bahagian kewangan, berkaitan bahagian kewangan dan bahagian sumber manusia. Okay, fungsi utama bahagian sumber manusia apa? Untuk menjadikan pekerja yang mencukupi untuk menjalankan semua aktiviti perniagaan. So,
Antara keperluan bahagian sumber manusia adalah untuk mewujudkan program latihan dan pembangunan. Jadi pekerja ni dia lebih mahir lah, dia lebih berpengetahuan. Okey. Jadi kalau nak buat contoh ada item keselamatan pekerja dekat kilang tu kan. Jadi perlukan latihan bagaimana nak berkumpul dekat kawasan selamat bila ada emergency. Contoh dekat Kolej Komuniti Selandar sendiri pun kita ada kawasan assembly, tapak penghimpunan sekiranya berlaku kebakaran di dalam bangunan akademik. Dekat tempat parking tu. Okey. Okay, next, bahagian berkaitan bahagian kewangan dengan bahagian penyelidikan dan pembangunan, research. Okay, jadi kat sini secara umum lah ni bawah ni korang boleh baca. Apabila kita nak bersaing dengan syarikat yang lain dalam industri yang sama, kita perlukan satu pihak dinamakan sebagai penyelidik. Supaya penyelidik ini hasilnya nanti dia dapat buat data yang akan dapat comparekan kekuatan syarikat dan juga kekuatan pesaing supaya mereka ni syarikat ini dapat mengatasi pesaing dekat luar. Mungkin dari segi packaging, contoh, mungkin dari segi apa ni orang kata input ataupun mungkin dari segi bahan-bahan yang digunakan. Mungkin dia kena buat kajian, contoh macam tadi saya buat contoh shampoo. Ada shampoo yang bila kita contoh macam Head and Shoulders kan, Head and Shoulders, bila kita pakai dia ada mentol rasa macam berangin je kepala. Mungkin ada syarikat yang lain, mungkin Safi, mungkin shampoo yang Safi tu, dia nak buat seperti mana Head and Shoulders. Jadi dia kena kajilah berapa lama berangin selepas kita shampoo tahan dia punya rasa kepala tu segar, mungkin lebih daripada 2 jam. Kalau macam Head and Shoulders mungkin kurang daripada 1 jam. Kalau kita shampoo kan, kita biar dia lepas kita mandi kita rasa semacam berangin kepala. Mungkin dalam 1 jam maksimum. Tapi kalau syarikat Safi ingin menghasilkan shampoo yang sama mempunyai kesan berangin di di kulit kepala, dia kena pastikan bahagian penyelidik kena pastikan kajian itu mesti menghasilkan produk yang melebihi 1 jam supaya kita boleh compete dengan syarikat Head and Shoulders. Itu contoh R&D lah. Okey. Yang kelima, E, berkaitan bahagian kewangan dan bahagian perakaunan. Keuangan dan perakaunan. Fungsi macam sama. Tetapi fungsi asas perakaunan ialah membentuk dan menjadikan data keuangan untuk mengukur pencapaian syarikat, menilai kedudukan syarikat dan membayar cukai. So, bahagian perakaunan bertanggungjawab untuk menjadikan penyertaan kewangan mengikut tempoh kewangan syarikat. Bahagian keuangan pula, lebih menekankan kepada aliran tunai untuk mengawal aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar. Dia cuma menerima duit masuk dan juga memastikan aliran duit keluar tu berada dalam keadaan baik. Tetapi untuk kewangan dia macam bahagian perakaunan lebih keseluruhan. Dia akan buat penyata kewangan, dia akan buat orang kata standard-standard yang kena selaras ikut undang-undang. Sebab kita ada bahagian perakaunan dia ada satu akta tu. Okey, ada satu akta yang akan sebagai okey. Okey, dekat sini. Okey, dia ada akta must be. Okey, nanti korang carilah. Okey, kemudian ada IFRS, nanti korang cari. Okey, ni exercise nanti saya boleh tanya. Okey, dalam bahagian perakaunan dia ada akta-akta tertentu, dia kena ikut standard. Okey, contoh macam IFRS, International Financial Reporting Standard. Dia kena ikut standard yang ditetapkan oleh badan dekat luar. Supaya penyertaan kewangan, contoh dalam Malaysia semua selaras. Bila kita baca report kewangan, kita cepat faham sebab dia ada standard yang ditetapkan oleh pihak luar. Okey, alright. So, next. Okey. Bahagian kewangan pula ini tadi Okey, dah selesai. Okey, kewangan. Hubung kait antara bahagian kewangan dan bahagian lain. Kita ada kewangan, bahagian kita lah. Kita punya kaitan yang rapat dengan pengeluaran, dengan bahagian pemasaran, sumber manusia, R&D tadi, penyelidikan dan juga perakaunan. Okey. So yang ni korang baca saja. Inilah ringkasan hubung kait antara bahagian kewangan dengan bahagian yang lain. Kita masuk second last iaitu menerangkan objektif kewangan. Apakah kepentingan diwujudkan keuangan dari syarikat? Yang pertama, memaksimumkan keuntungan syarikat. Yang kedua, meningkatkan kekayaan pemegang saham. Okey, apakah dia? Secara umum, untuk yang pertama, memaksimumkan keuntungan syarikat.
Seumumnya, objektif kewangan sebuah syarikat adalah untuk memperolehi keuntungan maksimum tanpa mengambil kira risiko yang perlu ditanggung. Dan syarikat perlu berusaha untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham atau nilai perniagaan syarikat. And then, kelemahan beri fokus secara berlebihan terhadap objektif memaksimumkan keuntungan syarikat adalah seperti berikut. Okay. Antaranya adalah syarikat akan menggunakan sumber sedia ada sahaja untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, penggunaan sumber akan ditingkatkan bagi memastikan syarikat mendapat untung yang banyak berbanding keuntungan sebelumnya. Yang ketiga, tarif keuntungan jangka pendek dan keuntungan jangka panjang agak kabur. Ini kelemahan lah. Kalau kita hanya beri objektif syarikat itu hanya fokus pada nak untung saja. Okay. And then apa lagi? Ni 4, 5, 6 ni korang boleh baca saya ambil yang ujung. Yang ke-6 ni. Okay, yang ke-6. Objektif memaksimumkan keuntungan tidak mengambil kira risiko pelaburan yang bakal dihadapi. Di mana syarikat tidak membezakan antara pelaburan berisiko tinggi dengan pelaburan berisiko rendah. Contohlah, maksud dia. Okay, contoh kat sini kan, dia kata, kenapa kalau kita hanya fokus pada keuntungan syarikat, mungkin kita akan terlepas pandang. Contoh korang nak enhance ataupun korang nak expand perniagaan korang dekat luar negara. Okay, ada tanah yang besar. Korang kena cari tanah maksudnya. Okay, dalam Malaysia ni mungkin tak ada tanah yang sesuai untuk perniagaan korang. Korang cari mungkin dekat Brunei. Satu lagi korang cari dekat Indonesia. Secara umum, kalau kita membeli tanah dekat Brunei compare to Indonesia, risiko yang tinggi dari segi pelaburan adalah di Brunei kerana duit Brunei lebih tinggi daripada duit Indonesia. Itu satu, kalau kita kaji, kita fikir dari segi duit yang bakal kita keluarkan. Okay. Yang keduanya pula, mungkin kat situ risiko dari segi kawalan keselamatan. Kita kena kaji pula, adakah tanah yang kita nak beli, dia punya surrounding dia, persekitaran dia dekat Brunei lebih baik ataupun dekat Indonesia lebih baik. Jadi kalau kita objektif hanya memaksimumkan keuntungan, kita tidak mengambil kira risiko pelaburan yang bakal hadapi, so akan menjadi masalah kepada syarikat. Itu maksud dia. Okay. Itu yang pertama, memaksimumkan keuntungan syarikat. Yang kedua, memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Kalau sekiranya sesebuah syarikat hanya fokus pada pemegang saham, kekayaan pemegang saham, dia nak nanti lepas hujung tahun, dia akan dapat memberi dividen saham yang banyak kepada pemegang saham dia. Jadi kat sini, memandangkan objektif ini bertujuan untuk memelihara kepentingan pemegang saham atau pemilik syarikat, pengurus keuangan yang gagal berhasil bertanggungjawab kewangan dalam Malaysia dengan berkesan akan disingkirkan. Yang keduanya, persaingan antar syarikat untuk mendapatkan sumber modal yang terhad cenderung berlaku terutama semasa kegawatan ekonomi. And then, oleh itu dalam setiap aktiviti pelaburan, saya baca dulu nanti saya rumuskan. Dalam setiap aktiviti pelaburan, pihak pengurusan akan berusaha untuk memaksimalkan kekayaan pemegang syarikat supaya syarikat terus kekal dalam persekitaran perniagaan. And then memaksimalkan kekayaan pemegang saham merujuk kepada peningkatan perolehan sesaham. Ini ada dunia pinggiran ke bawah. And then perolehan sesaham merupakan pulangan kepada pemegang yang juga pemilik sebuah syarikat dan merupakan pihak yang melantik pengurusan syarikat. Kemudian peningkatan EPS bergantung pada keuntungan syarikat yang mempunyai kekayaan pemegang saham. So secara umumnya, kalau untuk yang kedua ni memaksimalkan kekayaan pemegang saham, dia seolah-olah kita hanya berfikir kita membuat satu pengurusan perniagaan itu hanya untuk memberikan untung yang sangat tinggi pada pemegang saham sahaja supaya pemegang saham ni tidak lari. Contohlah macam Facebook, tahu Facebook kan? Semua main Facebook, ada TikTok, ada YouTube. Kalau korang tahu, kalau korang nak tahu, kita selain pada Mark Zuckerberg sebagai pengasas Facebook, kita juga boleh dianggap sebagai pemilik syarikat Facebook. Dengan cara macam mana? Dengan membeli saham Facebook tersebut. Jadi kat sini, untuk Facebook, dia kena memikirkan kalau contoh macam saya melabur beli saham Facebook bernilai mungkin 10 juta USD. And then yang kedua ada rakan saya, katalah Ali, seorang pemegang saham, dia hanya membeli saham Facebook bernilai katalah 5 juta saham, 5 juta USD nilai saham tersebut. Jadi kalau saya dan Ali tidak diberikan dividen yang tinggi, contohlah kalau korang nak tahu, kalau kita masuk tabung haji, kalau kita masuk Amanah Saham Bumi Putra,
Pemegang saham yang korang pernah dengar dekat Malaysia ni, pada hujung tahun dia akan berikan dividen. Kalau saya dengan ahli tadi, bila hujung tahun katalah 2022, saya lihat dividen Facebook ni beri saya sikit. Dividen yang saya dapat dari Facebook sikit. Jadi saya akan keluarkan semua saham saya. 10 juta daripada saya, 5 juta daripada ahli. Dia bawa keluar. Jadi kat sini seolah-olah Facebook ni akan kehilangan duit. Sebab duit tu nanti, kalau kita nak jadi pemilik sebuah syarikat, pemilik mulai pembelian saham, duit tersebut kita akan beli saham. Siapa yang pegang itu? Siapa yang akan pegang duit itu adalah syarikat lah, syarikat Facebook. Jadi kalau saya bawa keluar, jadi Facebook ni dia akan kehilangan lah nilai sahamnya bernilai 10 juta USD dan juga ahli 5 juta USD. Total adalah 15 juta. Jadi sangat-sangat penting. Kalau ada syarikat yang hanya memikirkan memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Okey, jadi dekat bawah ni ada ilustrasi. Sebelum tu faktor yang menawarkan objektif memaksimumkan kejayaan pemegang saham. Okay, pemegang saham tadi saya beritahu merupakan pemilik sebuah syarikat macam saya. Okay, kalau saya nak jadi pemilik syarikat Nike, saya beli saham Nike. Kalau saya nak jadi pemilik syarikat Adidas, saya beli saham Adidas. Okay. So dekat sini pemegang saham merupakan pemilik sebuah syarikat. Dengan itu keutamaan perlu diberikan kepada pemilik syarikat. Yang kedua, untuk memastikan kedudukan pengurus dalam syarikat terjamin apabila dapat mengekalkan syarikat dalam industri. Dan yang ketiga, firma boleh terus mendapat modal kerana pemegang saham akan kekal atau menambahkan pelaburan. Okay. So dekat sini, objektif keuangan sebuah syarikat dapat digambarkan oleh contoh yang berikut. Yang ini adalah faktor yang menawarkan objektif memastikan kekayaan pemegang saham seperti berikut. Okay, yang ni, yang dekat atas ni lah. Okay. Yang kat bawah, sorry, tadi ada start masuk untuk memberitahu ada mesyuarat. Okay, jadi dekat sini saya nak beritahu pada korang, okay, untuk objektif yang kedua memaksimumkan kekayaan pemegang saham, dia hanya fikirkan, syarikat itu hanya memikirkan untuk memberi keuntungan yang banyak kepada pemegang saham supaya pemegang saham macam saya ataupun Warren Buffett. Warren Buffett siapa pernah dengar kan? Warren Buffett ni, okay, ni Warren Buffett Warren di sana. Ini adalah merupakan tycoon dalam membuat pelaburan-pelaburan dekat luar. Contoh macam Bill Gates. Jadi orang-orang kaya macam ni, billionaire ni, dia bukan fokus pada satu bidang saja. Dia akan membeli syarikat yang lain melalui pembelian saham untuk menggandakan kekayaan mereka. Jadi orang ni pentinglah. Jadi macam syarikat yang hanya fikirkan memastikan kekayaan pemegang saham, dia kena jagalah Warren Buffett, Bill Gates supaya dia tidak lari, tak bawa duit keluar daripada syarikat tersebut. Macam kita lah kan, kat dalam Malaysia ni, menteri kita banyak buat promosi. Okay, promosi macam memperkenalkan Malaysia ni, dari segi ekonomi ni bagus, politik ni bagus, pergi Jepun. Jadi nanti bila balik Jepun, kerajaan Jepun ada syarikat yang boleh dam kan, boleh dam ni maksudnya boleh berikan sumber kewangan yang besar untuk melabur kat Malaysia. Kalau kita perasan kan dekat Johor, kita ada satu kawasan yang namakan Danga Bay. Dulu Danga Bay lah, sekarang ni dah berubah banyak. Danga Bay dulu, siapa yang tak tahu Danga Bay kat mana? Ni Danga Bay, KJB. Okay. So Danga Bay ni dia satu kawasan yang sangat eksklusif lah. So dekat sini contoh kan, dia ada kawasan-kawasan dia yang mana dibangunkan ni. Kalau contoh Johor Darul Takzim sendiri nak membangunkan mungkin duit tak banyak. Jadi apa nak buat, apa yang perlu dibuat adalah Sultan, TMJ, mungkin dari segi menteri. Okay. Jadi mereka ini membuat promosi dekat luar untuk memastikan Danga Bay ini dapat dimajukan. Contoh macam Kota Garden kan. Jadi duit ni sebenarnya bukannya daripada Malaysia. Mungkin daripada kerajaan Jepun, mungkin daripada Jerman, daripada US yang nampak, yang nampak Johor ni berpotensi. Ni sekarang ni kan, macam dekat Danga Bay. So tengok ada kapal layar. Jadi benda-benda ni sangat-sangat penting. So jadi contoh macam saya, Menteri Pelancongan Malaysia, kalau saya nak membawa satu portfolio dekat luar untuk meyakinkan pelabur, saya mesti bawa satu bukti yang mana pembangunan yang boleh memberi kesan kepada pelabur yang menyuntik mereka supaya melabur di Malaysia, melabur di Johor Bahru terutamanya. Okay, itu maksudnya. Okay, right now,
Okey, dekat sini objektif kewangan ni dia ada beberapa contoh lah. Okey, dia ada modal dibenarkan dan modal berbayar. Okey, apa maksud modal dibenarkan dan modal berbayar ni? Saya zoom sikit Okey. Modal yang dibenarkan adalah contoh modal minimum yang dibenarkan adalah RM400,000 dengan nilai PAS sebanyak RM1 untuk setiap saham. Ini saya baca dulu. Modal yang dibenarkan adalah modal yang dibenarkan untuk melabur di dalam sebuah syarikat. Contoh, modal yang contoh dekat syarikat saya, syarikat Hidayat Serang Berhad. Okey, modal yang dibenarkan hanya RM500,000 je. Jadi kat sini daripada nilai daripada awal penubuhan syarikat, saya kena pastikan maksimum yang boleh ada dalam kewangan syarikat adalah setakat RM500,000 ataupun RM1,000,000. Itu maksudnya modal yang dibenarkan. Okey, tapi boleh ditambah baik sekiranya saya ada keuntungan yang banyak, saya boleh naikkan modal yang dibenarkan kepada RM1,000,000 dan sebagainya. Itu contoh Apa maksud modal berbayar? Modal berbayar ialah jumlah wang yang perlu ada di dalam akaun bank syarikat. Ingat modal dibenarkan ni tidak semestinya ada duit kat situ. Contoh, modal dibenarkan RM500,000. Tidak semestinya dalam syarikat itu, dalam keuangan di dalam bank dia RM500,000. Okey. Tapi modal berbayar tu yang penting, iaitu jumlah duit yang perlu ada dalam akaun bank syarikat. Okey. Jumlah minimum modal berbayar adalah RM2 sehingga mencecah tahap modal yang dibenarkan sebuah syarikat. Maksudnya dalam akaun kita tadi mungkin ada RM2. So kita boleh tambah sehinggalah maksimum RM500,000 yang dianggap sebagai modal yang dibenarkan. Maksudnya apa? Modal yang dibenarkan ialah nilai maksimum yang boleh ada dalam akaun syarikat. Modal berbayar ni nilai yang sedia ada dalam kewangan syarikat. Itu maksud. Itu contohnya. Okey, alright. Okey, so sekarang ni dia ada contoh syarikat A ada modal dibenarkan RM100,000, syarikat B RM1,000,000, syarikat B modal dibenarkan RM100,000, modal berbayar syarikat A ni dalam duit dia ada RM20,000,000, syarikat B modal berbayar baru RM50,000,000. Jadi mereka ini syarikat A dan syarikat B boleh tambah lagi sehingga RM100,000,000 dari syarikat masing-masing. Okey, jualan dekat syarikat A RM45,000,000, syarikat B katalah RM135,000,000. Jualan ni adalah apa? Jualan ni adalah hasil pendapatan kita menjual produk atau menjual servis ataupun perkhidmatan dekat luar. Jadi untung sebelum cukai, syarikat A RM7,000,000, syarikat B RM15,000,000, selepas cukai RM5,000,000, syarikat B RM11,000,000. Cukai ni apa? Adalah bila kita dapat pendapatan, kita kena tolak cukai. Okey, itu maksudnya. Okay, now. So next, perolehan sesaham EPS. Okay, untung selepas cukai bahagikan jumlah saham diterbitkan. Okay, kat sini kalau kita compare, kalau kita bandingkan antara dua syarikat ini, dua syarikat ini, yang tadi untuk EPS, macam saya buat dua page sini macam ni. Macam ni. Untuk syarikat A, untuk selepas cukai tadi RM5,000,000, untuk syarikat selepas cukai syarikat B RM11,000,000. Bila kita bahagikan jumlah saham diterbitkan, kat sini A ada RM20,000,000, B RM50,000,000. Kat sini. Okey. RM20,000,000 unit saham, RM50,000,000 unit saham. Dekat sini, nilai sesaham di syarikat A adalah 27 sen sesaham, syarikat B adalah 23 sen sesaham. So kat sini, dari segi EPF, perolehan sesaham yang mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang EPS yang tertinggi. So antara A dengan B, yang tertinggi adalah syarikat A, 0.7. Okay, jadi kat sini dia berjaya menghasilkan kekayaan pemegang saham. Okay, and then kalau kita lihat pula untung mana, syarikat mana yang mempunyai untung selepas cukai yang lebih baik. Tengok dekat atas ni lah. Okay, untung selepas cukai syarikat A baru RM5,000,000, syarikat B adalah RM11,000,000. Jadi sebangan 5 yang paling banyak adalah syarikat B. So dekat sini, untung selepas cukai syarikat B RM11,250,000 adalah lebih tinggi. Maksudnya lebih baik berbanding untuk selepas cukai syarikat A. So, syarikat B lebih berjaya memaksimalkan keuntungan syarikat. Dari segi untung lah. Kekayaan, kita pergi, dia punya yang terbaik untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham adalah syarikat A. So ada dua, satu yang ini. Yang kedua ni. So maksudnya kat sini kan ada dua kan. Syarikat tu sama ada dia nak memaksimumkan keuntungan syarikat ataupun meningkatkan kekayaan pemegang syarikat. Dalam contoh yang kita baru je habis, dari segi memaksimumkan keuntungan, B yang menang. B lebih berjaya. Kalau dari segi memaksimumkan kekayaan pemegang syarikat, syarikat A lebih berjaya. Okey, jadi ini perbezaan dia korang boleh baca.
Kemudian, okey, dah habis. Okey, untuk latihan pengukuhan, saya nak dalam kelas ni nanti korang bahagikan grup, ada 2 grup, okey. Satu grup akan present untuk latihan pengukuhan 1, satu grup lagi akan present untuk latihan pengukuhan 2. Okey, jadi kena buat Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa untuk minggu hadapan, next class. Okey, sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, present tadi, present secara spontan je. Tak payah buat slide. Okey, so present saja. So soalan tadi kan, soalan yang ni, korang present lah, contohlah nanti kumpulan latihan pengukuhan 1 akan beritahu, okey, definisi pengurusan kewangan adalah, beritahu je dekat kelas secara verbal. Tapi korang tulislah. Jadi keluar seorang demi seorang kat depan. Alright? Okay, jadi itu saja. Terima kasih kelas. Semoga apa yang saya sampaikan ni dapat korang faham. Dan kalau tak faham nanti boleh nyatakan dekat dalam WhatsApp group kita. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.